Hai, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan dan Pak Izzah sekalian. Bagi bicara pengurusan kewangan USM di Kabupaten Tiga serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya, Ahmad bin Affan bin Muhammad Asad. Saya mempunyai 4 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama, Muhammad Adam Yusrino. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam. Dan kedua iaitu Muhammad Irfan Hakim bin Abdul Halim. Hai, Irfan. Dan seterusnya yang ketiga, Khairul Azim bin Khalid. Hai, saya Khairul. Kami dari USM Fakti. Pada video kali ini kami akan mengutangkan tentang tugasan secara berkumpulan di mana kami akan menerangkan mengenai topik 2 iaitu analisis kewangan. Sebelum kami menerangkan lagi tentang analisis bagi penyata kewangan syarikat lot berhad, saya ingin menerangkan pengenalan bagi topik ini iaitu analisis kewangan. Analisis kewangan ini dia merupakan proses menterjemahkan data yang terdapat dalam penyata kewangan sebuah organisasi perniagaan kepada maklumat yang bermakna untuk kegunaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perniagaan tersebut. Analisis kewangan adalah kaedah yang membolehkan menganalisis akibat kewangan keputusan perniagaan. Untuk ini perlu menggunakan teknik yang membolehkan pengumpulan maklumat yang berdasarkan pengukuran yang berbeza dan membuat kesimpulan tentang sebuah firma. Kategori nisbah terdiri daripada 5 jenis iaitu kecairan, kecekapan, leverage, hutang, keberuntungan dan pasaran. Yang pertama adalah nisbah kecairan iaitu dia mengukur kepercayaan perniagaan membuat pembayaran kepada pihak luar seperti sebutkan iaitu akaun yang belum dibayar kepada pihak luar. Yang kedua iaitu nisbah kecekapan. Dia mengukur kecekapan perniagaan menurut indikator dan mengukur keupayaan perniagaan untuk dan membayar hutang. Ketiga, hutang iaitu menilai sejauh mana sebuah syarikat bergantung kepada sumber luar untuk membiayai operasi syarikat. Dan terakhir, ialah nisbah keberuntungan. Dia bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah perniagaan dalam memperolehi keuntungan dan terakhir ialah pasaran iaitu keuntungan daripada pihak organisasi. Saya Syarif Ahmad Aziz bin Khalid. Saya akan membentangkan tentang kiraan nisbah kewangan kecairan. Kecairan ada dua, nisbah semasa dan nisbah cepat. Iaitu kalau nisbah semasa adalah formula dia adalah aset semasa bahagikan dengan diabetes semasa. Iaitu untuk kalau jalan kerja adalah 902.300 adalah aset semasa dan liability semasa adalah 602.000. Iaitu kita akan dapat 1502 kali. Untuk load berhad iaitu 1.50 yang kami dapat kira, dan industri yang betul adalah 2.5 kali. Iaitu komen pada nisbah semasa adalah kurang memuaskan kerana load dan berhad adalah nilainya amatlah kecil. Untuk industri adalah sangat besar. Okey, untuk nisbah cepat, untuk formulanya adalah aset semasa tolak inventory tolak belanja terakhir selepas dikira dibagikan oleh diabetes semasa. Untuk jalan kira-kira aset semasa adalah 902.300 dan inventory adalah 280,000 dan belanja terakhir adalah 190,000 dan dibahagikan oleh diabetes semasa iaitu 602,000. So dengan load dan berhad adalah 0.89 kali. Pada industri adalah 1.5. Pada untuk komen adalah kurang memuaskan kerana load dan berhad adalah nilai sangat kecil berbanding dengan industri. Industri adalah nilai yang sangat besar.
So, kita akan kepada hutang untuk Muhammad Ifah. Seterusnya saya akan bentangkan tentang nisbah hutang. Formula adalah jumlah hutang bahagi dengan jumlah aset darab dengan 100 dan jalan kerjanya ialah 1,20,300 tambah 602,000 bahagi dengan 2,651,300 darab 100 dan kami dapat jawapan dari lot 10 berhad 61.19%. Manakala industri pula 40.0%. Dalam komen dia adalah kurang memuaskan sebab lot berhad lebih tinggi daripada industri. Jumlah hutang lot berhad lagi tinggi daripada industri. Seterusnya saya akan bentangkan tentang nisbah bagi untung bersih. Formulanya adalah untung selepas cukai bahagi dengan jumlah bersih darab 100. Jalan kerjanya adalah 247,700 dah bahagi dengan 3,70,000 darab 100. Jawapannya kami dapat 8.06%. Lot 10 berhad dapat 8.06%, manakala industri dapat 7.50%. Komennya memuaskan sebab lot dan berhad lebih tinggi daripada industri. Seterusnya saya akan bentangkan tentang nisbah pulangan atas jumlah aset. Formulanya adalah hutang selepas cukai bahagi dengan jumlah aset darab 100. Jalan kerjanya adalah 247,700 bahagi dengan 2,651,300 darab dengan 100. Jawapannya kami dapat 9.34% di lot 10 berhad, manakala industri kami dapat 8.50%. So, komennya sangat memuaskan sebab lot 10 berhad lebih tinggi daripada industri. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih Muhammad Irfan Hakim atas penerangan yang tadi. Okey, baiklah. Saya akan masuk kepada nisbah kecekapan. Sebelum nak melakukan kira-kira pastikan sediakan kalkulator. Ini adalah alat untuk memudahkan kita melakukan pengiraan. Yang pertama adalah pusing ganti inventory. Formulanya adalah kos jualan akan dibahagikan dengan inventory. Kos jualan, jalan kerjanya untuk kos jualan adalah saya dapat sebanyak 70,70,000 akan dibahagikan dengan 280,900. Jadinya jawapan yang saya dapat berdasarkan kalkulator adalah 10.92 kali. Kali ini merupakan formula yang terdapat dalam ni. Jadinya kita kena follow the formula. Okey, jadinya nilai syarikat adalah 10.92 kali. Nilai industri adalah 6.6 kali. Jadinya selepas kami melakukan pembandingan, jadinya komen bagi saya adalah memuaskan terhadap pusing ganti inventory. Okey, yang kedua adalah tempoh purata kutipan. Okey, formulanya adalah akaun belum terima akan dibahagikan dengan jualan bersih yang dibahagikan dengan 360. Okey, first akaun belum terima nilainya adalah sebanyak 500,300 yang akan dibahagikan jualan bersih yang sebanyak 307,000 yang akan dibahagikan dengan 360. Jadinya selepas saya melakukan pengiraan ni, saya dapat 58.67 hari. Untuk nilai syarikat 58.67 hari. Nilai industri adalah sebanyak 40 hari. Lepas tu saya melakukan perbandingan. Jawapannya untuk komen adalah kurang memuaskan. Okey, itu saja untuk nisbah kecekapan daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang komen bagi nisbah kecairan. Nisbah kecairan ini adalah nisbah semasa syarikat lebih rendah, lebih baik berbanding purata industri. Terusnya nisbah lebih cepat. Nisbah cepat lebih rendah, lebih baik berbanding purata industri. Bagi komen nisbah semasa, keupayaan syarikat rendah bagi memenuhi kebutuhan semasa. Bagi komen nisbah cepat pula, keupayaan syarikat rendah untuk memenuhi kebutuhan
semasa bergantung kepada projek administrasi. Dan seterusnya, bagi komen keseluruhan nisbah, ini merupakan bahawa syarikat ini mempunyai keupayaan yang rendah dalam menanggung liabiliti semasa syarikat jika kesemua permintaan jangka pendek menuntut hutang pada masa yang sama. Seterusnya saya teruskan kepada Muhammad Aziz. Saya akan membentangkan tentang hutang, iaitu nisbah hutang lebih tinggi satu kurang bagus berbanding perhati industri. Nisbah hutang adalah syarikat bergantung dengan penggunaan hutang dalam mempunyai aset syarikat iaitu tinggi. Keseluruhan nisbah ini menunjukkan syarikat terlalu bergantung terhadap hutang untuk mempunyai operasi. So saya akan memberikan kepada Muhammad Irfan tentang keberuntungan. Okey, seterusnya ialah komen tentang keberuntungan. Okey, margin untuk bersih lebih tinggi, lebih baik daripada property industri. Manakala margin untuk bersih, syarikat memiliki keupayaan yang tinggi untuk mengawal semua kos iaitu kos operasi. Seterusnya ialah pulangan atas aset. Keupayaan yang tinggi untuk menghasilkan pulangan atas aset yang telah dilakukan. Aset digunakan secara optimal. Okey, nisbah keseluruhan pula, ini menunjukkan syarikat sangat berkesan menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Adam. Okey, baiklah. Terima kasih Muhammad Ifakim. Baiklah, saya akan masuk kepada kecekapan. Okey, yang pertama adalah fungsi ganti inventory. Lebih tinggi dari purata industri, tempoh purata kutipan lebih lama dari purata industri. Seterusnya ialah fungsi ganti inventory, pengurusan stok yang baik dan efisien. Untuk tempoh purata kutipan, syarikat kurang efektif dalam pengurusan kutipan hutang dari pengutang. Bagi keseluruhan nisbah adalah ini merupakan syarikat cekap dan berkesan dalam menguruskan aset berbanding industri, serta syarikat kurang cekap dalam menguruskan hutang. Itu sahaja untuk kecekapan. Baiklah, saya akan membentangkan tentang cadangan untuk kecairan. Untuk kecairan adalah antara penambahbaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh syarikat bagi kecairan ialah dengan mengetahui bagaimana pengurus dana dapat meningkatkan atau menurunkan nisbah peroleh dana, termasuk cara mentafsirkan metrik ini dan apa yang ditunjukkan tentang gaya pelaburan. Selain itu, satu cara untuk meningkatkan nisbah semasa adalah dengan menggunakan account sweep yang memindahkan dana ke dalam akaun faedah-faedah yang lebih tinggi apabila mereka tidak diperlukan dan kembali ke akaun mudah diakses apabila diperlukan. Membayar liability juga meningkatkan nisbah semasa. Okey, baiklah. Saya akan masuk kepada cara yang cekap dalam hutang adalah yang pertama, syarikat boleh mengetatkan polisi syarikat terhadap hutang. Maksudnya dekat sini, sebagai contoh, syarikat akan kenakan bunga kepada pembayaran jika lambat bayar hutang terhadap syarikat. Okey, jika pihak hutang ni dikenakan interest, menyebabkan pihak yang hutang akan berasa bertanggungjawab dalam membayar hutang kerana amanah yang wajib dijelaskan. Okey, selepas itu, yang kedua adalah mempunyai insentif yang menarik diberi untuk menggalakkan penghutang bayar awal. Sebagai contoh, jika penghutang membayar awal, maka pihak bank syarikat akan memberikan rebate perkhidmatan. Rebate perkhidmatan ni bermaksud jika penghutang membayar awal dari tarikh yang ditetapkan, pihak kami akan mengurangkan interest. Hal ini akan menyebabkan penghutang akan selesai hutang dengan pantas untuk syarikat. Bagi hutang pinjaman juga akan dikurangkan. Okey, itu sahaja untuk caranya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan penerangan yang seterusnya saya akan berikan kepada Muhammad Ifakim. Okey, seterusnya adalah cara yang efisien dalam mengurangkan hutang adalah kaedah berbola salji. Ia memberi tumpuan kepada hutang yang paling kecil dahulu. Okey, cara efisiennya ada dua kaedah. Dalam dua kaedah, pertama dalam kewangan ini kami akan menerangkan tentang strategi pembayaran semula hutang. Dua kaedah ini memerlukan
disiplin, semangat kental dan usaha. Kaedah pertama adalah kaedah berbola salji. Secara asasnya, kaedah ini adalah strategi pembayaran hutang, memerlukan anda menyusun dan membayar hutang daripada yang paling kecil sehingga paling besar, menambah momentum bagi setiap hutang yang dilansaikan. Prosedur kaedahnya, langkah pertama adalah senarai hutang yang paling kecil sehingga paling besar. Langkah kedua ialah buat bayaran minimum bagi semua hutang kecuali hutang yang paling kecil. Langkah ketiga ialah bayar sebanyak yang mungkin pada hutang yang paling kecil. Langkah keempat ialah ulang sehingga setiap hutang tersebut selesai. Okey, seterusnya adalah kesimpulan. Okey, terdapat banyak jenis analisis teliker dan masing-masing memerlukan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dalam subjek kewangan. Peniaga biasanya cukup cepat dengan pendekatan analisis pasaran, tetapi kecekapan kesimpulan dan ramalan mereka akan bergantung pada komitmen dan konsistensi dalam pendidikan pasaran. Walau bagaimanapun, perkara-perkara ini sangat penting. Bukan sahaja untuk analisis, tetapi untuk keseluruhan proses perdagangan juga. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya ada penuntut ayat. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka sempurnalah pembentangan kita pada hari ini. Ini yang dikatakan ibadat menanam sudah dituai, ibadat bersapi sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Bagi pihak kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan terluka terlanjuran di sepanjang pembentangan ini diadakan. Sekian, terima kasih.